Dan hari ini saya ingin menjawab kritikan beliau kepada Habib Ali, yang mana tajuk videonya ialah Habib Ali twist hadis sahih jadi qasidah, jadi dalil qasidah. Baik, jadi dia kata Habib Ali baca beberapa kisah zaman Rasulullah SAW yang mendengar syair dan beliau mengkaitkan kisah dengan qasidah. Ustaz Dr. Abdul Basit, di mana beliau mengkritik adanya majlis-majlis ilmu sekarang ini dalam masjid yang dimulai dengan qasidah dan pukulan gentang, kemudian diakhiri juga dengan qasidah dan pukulan gendang. Kemudian ada pula video yang kedua, bukan saya yang letak tapi orang yang buat video tu letak, di mana Habib Ali Zainal Abidin berhujah bahawa qasidah, nyanyian qasidah itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Tentang syair itu memang sahih, kisah Hasan bin Thabit ada dalam Bukhari dan Muslim. Nombor 2485. Bila Habib Ali baca kisah itu, beliau menyebut syair-syair tiba bertukar jadi qasidah. Berbeza syair dengan qasidah. Syair umpama puisi, sajak, pantun, percakapan yang di hujung ada kesamaan. Qasidah adalah nyanyian dan diikuti dengan alat muzik. Kemudian hadis-hadis tentang syair digunakan sebagai dalil untuk mewajarkan qasidah. Ini adalah penyelewengan ilmu yang agak serius. Baik, saya nak beritahu kepada Pakcik Hafiz bahawa syair ni berasaskan kepada 6 perkara, dan alhamdulillah saya sendiri telah belajar ilmu dipanggil ilmu arud dan qawafi daripada guru saya Syekh Ibrahim Burhanuddin daripada Masyayikh Azhar. Jadi maka syair ni dia berasaskan kepada 6 perkara, ya Pakcik Hafiz. Pertama sekali adalah wijdan, iaitu perasaan. Jadi orang nak dengar syair ni supaya dia ada perasaan, contohnya rindu, cinta dan sebagainya. Dan yang kedua adalah fikir. Kerana fikrah seseorang tu dia akan berubah dengan pantun syair. Dan yang ketiga dari sudut lafaz ni yang kena cantik. Sebab bila lafaznya cantik, maka barulah kesannya sangat kuat kepada pendengar-pendengar syair. Dan yang empat ialah makna. Makna pun ialah sangat-sangat padat dalam syair dan sangat-sangat bagus. Dan yang kelima adalah wazan, iaitu bentuk perkataan keseluruhan lah. Itu dipanggil wazan. Dan yang kelima adalah qafiyah. Dia adalah apa? Qafiyah. Dipanggil keenam lah. Jadi wijdan, fikir, lafaz, makna, wazan dan qafiyah. Dan qafiyah ni maknanya adalah bentuk perkataan yang terakhir. Baik. Dan ulama arud atau ulama syair dipanggil qawafi ni ialah seperti asbab dan autad dan fawasil. Itu semua saya tak perlu perincikanlah dalam video ini. Jadi syair ni apabila dia sempurna dengan 6 perkara yang saya sebutkan tadi, walaupun ia hanya satu bait, satu ayat, dan apabila ia terkumpul dengan 6 asas tadi, maka itu dipanggil apa? Syair. Satu ayat, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil baits. Baik. Dan apabila dia terkumpul sehinggalah kepada 7 bait, ataupun dalam bahasa Arab abiyat, 7 ayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 7, maka syair tu bila dah terkumpul 7 ayat itu dipanggil qasidah. Jadi saya tak tahu dari mana Pakcik Hafiz kata qasidah ni perlukan alat muzik. Jadi saya sangat berharap untuk supaya Pakcik Hafiz belajar dengan ulama bidang ilmu syair. Baik, kemudian syair pula dia ada pembahagian dia, dipanggil 10 bahar. Dan bahar ni adalah istilah lah untuk ilmu syair. Yang mana dia ada mufa'alatun, mufa'alatun, mufa'alatun. Kemudian dia ada mustaf'alun, mustaf'alun, mustaf'alun. Kemudian dia ada fa'ilatun, fa'ilatun 6 kali. Kemudian fa'ulun 8 kali. Kemudian fa'ulun, mafa'ilun. Setiap daripada perkataan ini 4 kali. Mustaf'ilun, fa'ilun pun sama. Fa'ilatun, mustaf'ilan. 1 kali, 2 kali. Fa'ilatun, fa'ilun. Ini dipanggil 10 daripada bahar. Sebab itulah kalau Pakcik Hafiz lihat dalam kitab syair, maka dia akan ada baharul rajiz, baharul khafif, baharul kamil, baharul madid, baharul ta'wil, baharul mutaqarib, baharul ramal, baharul rajaz dan sebagainya. Baik, jadi sebenarnya syair tu adalah qasidah apabila dia terkumpul 7 ayat. Faham ya? Malah dalam riwayat Imam Hakim dalam Mustadrak, dan begitu juga Fadailus Sahabah yang diambil daripada Kitabul I'tiqad daripada kitab Imam Baihaqi.
Dan juga kitab guru saya Kawkabul Wahaj, Syarh Sahih Muslim bin Hajjaj. Jadi ada kisah Ka'ab ibn Zuhair radhiyallahu anhu yang mana dia telah memburukkan Nabi Muhammad dengan pantun syairnya, dan sehinggalah dia diberikan hidayah dan masuk Islam, maka dia telah bacakan qasidah yang sangat panjang sehingga ke 51 ayat, 51 bait. Dan dalam riwayat memang Imam Baihaqi, Imam Hakim memang sebut qasidah yang dibacakan di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Islam dan sejarah Islam, qasidah yang pertama yang dibaca di zaman Rasulullah adalah qasidah Ka'ab ibn Zuhair, yang mana ia bermula dengan banat su'adu faqalbi matbulu mutayyamun ithruha lam yufda makbulu. Kemudian akhirnya dia kata apa? Faqad ataitu Rasulullah mu'tadhira wal 'udhru 'inda Rasulillah maqbulu. Aku datang untuk meminta keuzuran, maaf daripada Rasulullah, kerana Rasulullah sering menerima keuzuran dan memaafkan. Baik, jadi ini adalah qasidah dan disebutkan dalam hadis tu qasidah. Jadi dia adalah pantun syair, dan dalam masa yang sama kerana dia lebih daripada 7 maka dipanggil qasidah. Jadi tak ada pun istilah alat muzik dan sebagainya dan bezakan dengan syair dan qasidah. Jadi saya harap Pakcik Hafiz fahamlah. Dan Nabi tidak mengingkarinya ketika Nabi dengar qasidah Ka'ab bin Zuhair. Dan malah dalam riwayat yang sama, baginda telah hadiahkan burdah, iaitu ridak. Yang mana kita selalu nampak ulama pakai ridak kan? Ridak di atas 2 bahu. Maka ini adalah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah ada qasidah burdah Imam Busiri, amin tadhakkuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami. Jadi ini adalah bukan burdah yang kali pertama, qasidah burdah, tetapi qasidah yang pertama adalah di zaman Rasulullah lagi, daripada qasidah Ka'ab. Jadi Nabi berikan hadiah ridak. Dalam riwayat yang lain, Muawiyah radhiyallahu anhu telah membeli ridak tu dengan harga 30,000 dirham, dan saya telah buat kiraan lebih kurang 333,000 ringgit. Dan kemudian khulafa setelahnya Banu Umayyah, mereka telah mewarisi dan memakai ridak tersebut. Dan riwayat yang lain juga telah disebutkan bahawa baginda telah berikan hadiah burdah tu disertakan juga dengan 100 ekor unta. Ini riwayat yang telah disenukilkan oleh guru saya dalam Kawkabul Wahaj. Jadi tuan-tuan dan puan, bermaknanya Rasulullah suka dengan qasidah. Malah Rasulullah berikan hadiah semampu yang Rasulullah mampu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana qasidah ini menggembirakan. Qasidah ini dia akan menukarkan apa dalam hati kita. Daripada sedih, kita akan lebih sedih. Daripada kita gembira, kita akan lebih gembira. Ataupun terbalik, kita sedih kemudian gembira dan sebagainya. Jadi itulah peranan qasidah dan sangat-sangat penting. Baik, saya akan sebutkan lagi. Kemudian kali kedua, Pakcik Hafiz kata qasidah ni kegemaran orang sufi. Orang sufi suka menyanyi, suka bergendang. Itu kita semua maklum. Saya nak beritahu Pakcik Hafiz, ini adalah kegemaran orang Arab, dan Nabi Muhammad adalah daripada orang Arab sallallahu alaihi wasallam. Kalau Pakcik Hafiz lihat dalam sejarah Banu Umayyah, Banu Abbas, mereka memang ada syuara yang akan membaca pantun-pantun di depan Khalifah Amir Mukminin. Jadi dia bukan kegemaran orang sufi, dia memang kegemaran orang Arab. Memang orang Arab ni memang mereka hidup dengan syair. Malah Imru'ul Qais daripada Amir, ketua kepada syuara, dia dikatakan hampir dibunuh kerana dia tidak tahu untuk mengatakan pantun dalam sejarah Imru'ul Qais. Jadi memang orang Arab memang suka, dan itulah kegemaran mereka, bukan orang sufi. Jadi minta maaf ya Pakcik Hafiz, bukan orang sufi, orang Arab. Dan begitulah juga ulama Arab, daripada ulama hadis, ulama sufi dan sebagainya. Baik, kemudian Pakcik Hafiz kata Habib Ali menerangkan tentang ibadah, baca Quran, zikir, kemudian qasidah. Qasidah ni ibadah ke? Macam mana ni Habib? Kalau dah ibadah, kita tak boleh beribadat melainkan apa yang disyariatkan. Namun jika kata ianya satu ibadat, ini adalah serius. Baik, saya nak beritahu Pakcik Hafiz. Dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku meriwayatkan sajak pantun Ka'ab bin Malik, dan daripadanya ada qasidah yang mempunyai 40 bait. Maknanya Siti Aisyah bacakan qasidah, dan beliau sendiri kata qasidah 40 ayat di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah itu adalah perkara seperti mana yang dikatakan oleh Pakcik Hafiz, tak boleh, dia bukan ibadah,
Jangan pula kita kaitkan dengan kebaikan, ketaatan. Maka Rasulullah akan enggan dan mengingkari Siti Aisyah, tetapi Rasulullah tidak mengingkarinya. Sallallahu alaihi wasallam. Bermaknanya seperti mana Imam Syafi'i pun telah sebut, yang telah dinukilkan oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari dan sebagainya, bahawa syair ni adalah perkataan yang mana dia akan dihukum dengan kandungan perkataan tersebut. Jika baik maka baiklah, jika buruk maka buruklah. Jadi bila di dalamnya ada selawat Rasulullah, ada cinta ataupun memuji Rasulullah, maka itu adalah kebaikan. Seperti mana sahabat-sahabat memuji Rasulullah dalam bentuk syair, maka ia adalah satu ibadat kerana kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.